Isu yang dibangkitkan itu ialah isu bolehkah kita berzikir menyebut nama Tuhan semata-mata, Allah. Tidak Allahu Akbar ataupun Alhamdulillah, hanya menyebut Allah. Seperti yang saya katakan, isu ini sudah lama, sudah lapuk. Dan saya sendiri pun dalam beberapa ruangan yang lalu sudah pun menjelaskan sebahagian daripada persoalan ini. Cuma oleh kerana sentiasa diperangak, sejuk orang perangak, sejuk orang perangak. Jadi ia bara semua. Dan yang pening tetap pening. Dan berprasangka yang bukan-bukan. Jadi mudah-mudahan ulasan saya ini mudah-mudahan meredakan. Mudah-mudahan. Pertama sekali ingin saya nyatakan di sini sesuatu perkara yang mempunyai pendapat ulama yang berbagai-bagai. Mana-mana perkara yang ada kepelbagaian pendapat di kalangan para ulama, dan memang banyak perkara ni, perkara yang para ulama berselisih pandangan mereka itu. Sikap kita ialah tidak boleh menyalahkan. Itu mula-mula sekali dulu. Sikap kita tidak boleh menyalahkan. Kaedah usul fiqh yang mudah. Perkara yang diikhtilafkan ulama itu la yungkar. Tidak boleh diingkari. Tak boleh terima, tak boleh buat atas kita. Kita rasa tak setuju pandangan tu dan kita tak boleh buat. Ambil, tak apalah. Tapi jangan haru orang lain. Jangan mengelirukan yang lain. Dan jangan haru orang lain sehingga pening. Orang hak molek-molek jadi pening. Jadi pening orang ramai. Diharu. Tambuh sudah. Jangan buat. Tapi yang nak melakukannya dalam beberapa isu, orang yang nak buat benda tu, biarlah dia buat atas dasar yang jelas. Yang diketahui. Dalil-dalil yang diketahui kedudukan perkara itu. Jadi ingin saya jelaskan bahawa isu ini isu yang ada orang yang kata boleh di kalangan ulama dan ada yang tidak menerimanya. Sudah tentu isu ini isu khilaf di kalangan ulama. Dan khilaf ini khilaf muktabar. Muktabar dengan arti khilaf yang ada dalil-dalil yang kukuh yang tak boleh kita nak tolak mudah-mudah. Ada juga khilaf, tapi panggil khilaf yang tidak diiktibar. Yang ni pendapat yang berlainan tu tidak ada asas yang kukuh. Maksudnya tidak dapat dipertahankan dengan baik. Tapi selagi perkara itu menjadi khilaf dalam ruang lingkup yang diterima oleh para ulama, maka kita kena akur. Kena bersifat tasamuh. Tasamuh dengan erti lapang dada, dengan erti orang nak pakai, tak mau pakai sudah. Itu dalam isu-isu yang berada dalam masalah yang dianggap sebagai khilaf yang muktabar, yang diiktibarkan, yang kita boleh terima sebagai masalah khilaf. Seperti khilaf yang banyak terjadi dalam masalah-masalah fiqh. Kita sudah sedia maklum di Nusantara ini orang ramai belajar fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dengan kitab-kitab mereka itu, dengan dalil-dalil mereka itu yang banyak. Dan mazhab Syafi'i bukan di Nusantara saja, di negara-negara Arab yang lain pun banyak. Ulama-ulama dari Azhar dan sebagainya yang pegang mazhab ini. Dia diterima secara terbuka. Dan kita sedia maklum bahawa antara perkara yang ada dalam mazhab ini adalah sunnah berkunut dan salat subuh contohnya. Dan perkara ini kita tidak temui di dalam mazhab-mazhab yang lain. Dan ini sudah lama bukan baru. Tapi oleh kerana masing-masing ada dalil.
Dalil yang tak boleh nak tolak mentah-mentah. Dalil yang boleh, yang tak boleh nak tolak mentah-mentah, yang ada asas. Tak nak elok. Akhir sekali terpaksalah terima. Nak tak nak pun terpaksa terima. Perlu diterima. Jadi orang-orang yang belajar mazhab Hanafi, dia tidak menyesatkan orang-orang yang mempelajari mazhab Syafi'i yang berkunut. Mereka tidak menyesatkan. Orang Syafi'i pula yang belajar fiqh mazhab Syafi'i, yang solat subuh berkunut, dia tidak menyesatkan orang-orang yang tidak berkunut dari kalangan mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan sebagainya. Jadi masing-masing hormat menghormati. Kenapa? Sebab apa? Mereka tahu masing-masing ni ada hujah dia. Dan hujah itu hujah yang dikira sebagai diiktibar, yang dimuktabarkan. Yang bawa lain pelik ni, ini Wahabi. Bawa lain pelik. Yang ambil, ia kutip-kutip pendapat, hak lain yang jawab habis. Dibid'ahkan, setengahnya dikufurkan. Ini gaya Wahabi. Pembawakan kelompok-kelompok yang ta'asub di kalangan Hanabilah. Pendukung-pendukung mazhab Hambali yang ta'asub, yang bawa gaya ni. Jadi kelompok-kelompok ini hari ini orang kenal sebagai kelompok Wahabiyah lah. Sikap seperti itu. Itu dasar pertama bahawa masalah ini masalah yang ada khilaf. Ada khilaf sebab ada orang kata boleh, ada orang yang tak setuju. Berarti masalah itu khilaf lah. Baik, sekarang macam mana? Dan saya termasuk orang yang cenderung kepada pendapat yang mengharuskan demikian. Baik, apa hujahnya? Saya cenderung, bukan saya saja, saya nak bawa dalil ya. Pertama sekali, lihat di dalam Al-Quran dulu. Ada tak dalil yang menyatakan keharusan berzikir dengan zikir seperti ini? Kena tengok dalil dulu. Al-Quran dulu, jangan pergi jauh lagi. Quran dulu. Sebelum tengok kepada aspek-aspek lain. Satu dalil yang sering menjadi perdebatan di kalangan sesetengah orang, dan itu dijadikan dalil, sebahagian dalil, bukan satu-satunya dalil, sebahagian dalil oleh orang yang menerima perkara ini, yaitu firman Allah Ta'ala, Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Ayat ini menjadi salah satu dalil, bukan satu-satunya dalil. Kena ingat, kena kabur dulu tu. Salah satu dalil, masih ada lain lagi. Dengar dulu. Salah satu dalil. Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah. Allah memerintahkan kita supaya menyebut Allah, supaya kata Allah. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka itu bermain dengan permainan mereka itu. Jangan heran dia lah. Lupakan semua itu. Yang ini dijadikan dalil oleh ahli tasawuf sebagai zikir yang kukuh, zikir yang melupakan yang lain, hanya ingat hanya kepada Allah. Dalam masa yang sama, ahli tasawuf yang menerima perkara ini menjadikannya sebagai salah satu dalil. Bila Allah Ta'ala kata Qulillah, katakanlah Allah. Stop situ. Summa zarhum itu yang lain. Qulillah dijadikan dalil. Jadi bila Allah kata Qulillah, katakanlah Allah, sebut Allah. Jadi kita melaksanakan Allah. Allah. Sekali, dua kali, tiga kali, Allah. Empat kali, Allah, Allah, Allah. Jadi secara lahiriah ayat tadi menyuruh kita menyebut Allah. Orang yang tidak setuju pula, ia lekok gini. Dia kata, hak tu ayat sekerat jalan. Dia kata ayat sekerat jalan. Bahawa itu adalah jawapan kepada pertanyaan sebelum ini. Ayat ni tidak suruh supaya berzikir Allah. Dia kata ayat ni jawapan kepada pertanyaan. Memang kalau kita tengok pada struktur ayat
Ayat sebelum itu berkait dengan ayat ini yang saya sebutkan tadi. Berkait. Ayat sebelum itu ada pernyataan yang memerlukan jawapan Allah lah. Memang tidak dinafikan. Sebelum itu ada pertanyaan yang memerlukan jawapan. Jawapannya adalah Allah. Kalau tengok dari sudut struktur ayat seperti itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan, dan inilah yang diperhatikan oleh ulama ahli tasawuf, ialah menyebut Allah tanpa menyebut, kalau bahasa Arab khabar dia tak ada. Ada muftada saja, Allah. Contoh gini, kok Melayu, mari kok Melayu dulu. Siapa dia tukang duk baiki masjid ni? Kita jawab, Mama. Kita jawab, Mama. Sutir je tu, Bek. Hak lengkapnya, Mama lah yang baiki masjid ni. Tapi buang tu, orang faham dah, Mama. Sama juga orang-orang yang mengharuskan zikir Allah, ada benda yang mereka sebut Allah, ada benda yang mereka faham di sebalik itu. Dan itu memang uslub Al-Quran. Bila sebut Allah, bukan Allah saja. Ada orang kata benda Allah, tak tahu kala. Ini orang sakit akal. Orang sakit akal. Kalau kita cakap dengan orang, memang orang tak faham lah. Yang ini ni zikir kita, ingat kita kepada Allah. Bukan cakap dengan orang. Kalau kita cakap dengan orang, mana sahabat itu pun kalau ayat tak ada tanya, tengah jalan saja. Tiba-tiba pergi jumpa dia, Mama, jumpa dia. Bengong sungguh lah kawan ni, tak tahu kala. Apa benda kita nak kabarnya? Oh, Mama dah mari hari ni, baru faham. Hak tu jenis cakap dengan orang. Apa yang disebut oleh ahli tafsir itu zikir, bukan cakap. Zikir Allah. Berarti mereka tahu ada yang dibuang. Orang panggil mahzuf bahasa Arab. Kalau ayat tadi itu bila sebut Allah, berarti ada jawapan Allah lah yang menurunkan. Ada jawapan dia. Tapi tak disebut. Hanya disebut Allah saja. Tapi orang faham. Jadi ahli tasawuf bila berzikir Allah, ada makna. Allah yang maha melihat. Allah yang maha mendengar. Allah pencipta seluruh alam. Allah yang memberi rezeki. Kalau nak perincikan dari segi makna. Adapun buatlah anda yang soalan-soalan tu. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa dia yang menciptakan makhluk ini? Allah. Siapa dia yang memberikan rezeki? Allah. Jadi jawapannya Allah, Allah, Allah. Itulah zikir ahli tasawuf. Kalau kita nak andaikan persoalan-persoalan, segala persoalan ada situ. Siapa dia Tuhan? Siapa dia Maha Kuasa? Siapa yang menentukan? Jawapannya saja Allah, 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 Allah. Itu zikir ahli tasawuf. Kalau kita nak andaikan soalan, ataupun kita andaikan, Inggeris panggil subjek predikat. Main kau Inggeris sekali. Ada subjek, ada predikat. Ni dikata ada subjek saja, predikat tak ada. Ayat ni ayat tak faham. Kalau cakap dengan orang memang tak faham. Ini zikir, bukan cakap. Zikir bukan cakap. Jadi kalau kita zikir soalannya bila sebut Allah, apa maksudnya? Allahu qadirun, dialah yang maha kuasa. Allah sami'un, dialah yang maha mendengar. Allah ma'i, itu ada hadis Nabi. Allah bersamaku. Allah hadir besertaku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan diriku. Cuma buang hak tu. Tinggalnya predikat dia buang. Tinggal subjek saja. Allah, Allah, Allah. Sebab tu ahli tasawuf menamakan zikir ini sebagai zikir jami' yang menghimpunkan segala makna ketuhanan. Kalau kita sebut Allahu Akbar, hanya mentakbir. Orang panggil takbir tu. Fokus kepada tertentu saja. Kita hanya membesarkan Allah dari sudut itu. Kalau kita kata Alhamdulillah, tahmid, kita memuji Allah, sudut pujian. Tapi sebut Allah, jami', kata ahli tasawuf, menghimpunkan segala makna ketuhanan. Jadi ada orang kata, tak faham mana. Kena tengok, tanya semula. Mau cakap dengan orang ke mau berzikir? Kalau cakap dengan orang, memang orang tak faham lah. Tapi kalau berzikir, sudah sedia maklum.
Jadi ayat tadi pada dasarnya itulah bila sebut Allah kata kulillah, katakan Allah. Jadi jawapannya Allah atas pertanyaan. Itu kalau satu pertanyaan. Bermacam-macam pertanyaan lagi. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang menghidup matikan? Allah. Siapa yang memuliakan meninggikan? Allah. Jadi segala-galanya adalah itu zikir ahli tasawuf. Allah, Allah, Allah. Seolah-olahnya menjawab kepada pertanyaan yang bermacam-macam. Ataupun dia menjadi subjek kepada predikat yang bermacam-macam. Muftadak kepada khabar yang bermacam-macam. Dan ini harus. Al-Quran itu pun jelas membuang jawapannya itu kerana sedia maklum. Hanya tinggal muftadaknya, subjeknya yang tinggal. Ngaji kau agak sikit. Ngaji biar benah kau sikit. Kau agak. Itu atas dasar itu. Itu contoh satulah. Dikatakan idea awal yang menolak zikir ismu zat ini lahir pada kurun yang ke-6 Hijriah di era Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Sultanul Ulama. Dikatakan bahawa beliau inilah yang menolak zikir ini atas dasar ayatnya tidak lengkap. Allah mubtada, tidak ada khabar. Ada subjek, tidak ada predikat. Tidak difahami. Ayat tidak difahami. Dari segi jawapan sudah terjawab seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma nak tahu susu galuh cerita mari mana. Dikatakan bermula daripada dikatakan bahawa ini dikemukakan oleh Sultan Ulama Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kita nak nilai ulama kena tengok dia daripada awal sampai ke akhir hujung. Kita nak nilai seorang tokoh tengok daripada awal sampai ke hujung. Jangan tengok sekerat jalan. Orang kalau nilai kita, umur kita 17 tahun dulu, memang berat kita. 17 tahun mungkin barang-barang sekali. Curi ayam orang lah, naik rumah orang lah, duk ngetek, itulah. Umur 17 tahun dulu. Mu jangan pakai maklumat umur 17 tahun dulu tu. Pakai hak akhir guna dia. Kalau nak pakai ni, sahabat Nabi banyak kena tolak saja. Sayyidina Umar dulu pun kacau, pernah bunuh orang lah, menyembuh berhala lah. Pakai maklumat lama dia tu. Jangan pakai maklumat tu, pakai maklumat kediang dia tu guna. Syekh Izzuddin pun suka itu. Syekh Izzuddin zaman awalnya faqih. Dan dia banyak menolak beberapa perkara yang berkait dengan tasawuf. Memang diakui. Memang itu sirah hidupnya di zaman awalnya. Fasa pertama kehidupannya. Salah satu di antara fasa kehidupannya sebagai seorang faqih, alim ulama yang banyak tak setuju dengan beberapa perkara tasawuf. Tapi fasa kedua, fasa hujung kehidupannya itu, dia seorang ahli tasawuf. Dia sendiri seorang ahli tasawuf. Dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Sempat berguru belajar dengan beliau ini. Sama juga Al-Ghazali. Imam Ghazali sendiri dia ada dua fasa. Fasa pertama tu diingkar terus tasawuf ni. Al-Ghazali sendiri dalam ungkapan beliau, kuntu fi bidayatil amri munkiran li ahwali salihin wa maqamatihim atau kama qala. Aku di peringkat awal, aku tak percaya langsung adanya ehwal-ehwal ahli tasawuf ni. Adanya makam-makam Quran ahli tasawuf. Aku tak percaya. Pada aku serupa je orang sembahyang gitu. 4 rakaat tu tak beza. Tak ada beza. Tak ada beza langsung. Sama je. Orang sembahyang 4 lah rakaat. Tidak nampak kelainan-kelainan dari segi martabat. Sehinggalah kata Ghazali, sehingga aku mula mengaji, aku bersahabat dengan Yusuf An-Nasaj. Di antara salah seorang guruku Yusuf An-Nasaj. Aku belajar dengan dia, baru aku nampak. Dan ada cerita-cerita lain, riwayat lain yang menyebut Imam Ghazali mula tersedar daripada kelalaian dia itu. Nak kabarnya, zaman awalnya, memang Ghazali tolak tasawuf. Tolak. Tapi di penghujungnya menjadi juara. Menjadi penegak, pendukung, penyebar kepada ajaran tasawuf yang kita terima hari ini, habuang. Piah siapa kita hari ini. Kitab-kitab yang ditulis di Nusantara tentang tasawuf, kebanyakan itu cedokan daripada karya-karya Imam Ghazali.
Cedokan daripada karya Imam Al-Ghazali, Syiarus Salikin ke, dan macam-macam lagi lah, Bidayatul Hidayah ke, banyak cedok daripada karya Al-Ghazali, ditulis oleh ulama-ulama Nusantara di Aceh ke, atau di Malaysia kita ke, banyak cedok daripada situ. Nak kabarnya. Jadi mari petua tu asal mari dari situ. Baik, jadi segi bahasanya, dari seginya begitu. Itu salah satu dalil. Dalil lain pula, tengok dalil lain pula, warna cerita. Antara dalil-dalil yang boleh dijadikan dalil untuk ini, firman Allah, Qul id'ullaha awid'ur rahman. Ayat. Apa makna ayat ini? Qul id'ullah, katakanlah, serulah Allah, berdoalah kepada Allah, panggillah nama Allah. Qul id'ullah. Jadi kalau kita realitikan ayat ini, maksudnya ya Allah, ya Allah. Kalau kita sakit, sembuhlah penyakitku, ya Allah. Kalau kita miskin, kayakanlah aku, ya Allah. Kalau kita bermasalah, ya Allah, selesaikanlah masalahku, ya Allah, ya Allah. Jadi firman Allah, Qul id'ullaha, serulah nama Allah. Jadi kalau kita dari segi praktisnya, kita akan kata macam tu, ya Allah ishfini, ya Allah ini. Bahasa Arab, kalau ngaji kot bahasa Arab, huruf nida ni, ya ini boleh dibuang. Ini bagi orang ngaji bahasa Arab lah, kecuali tak ngaji bahasa Arab, ngaji Urdu ataupun ngaji bahasa Tamil, bahasa lain, tu tak tahulah. Ini bahasa Arab, huruf nida tu boleh dibuang, ya Allah, dan boleh dibuang sehingga jadi Allah. Jadi ahli tasawuf bila berzikir Allah, Allah, hakikatnya, antara hakikat-hakikatnya, ya Allah, ya Allah, macam tu, bermohon kepada Allah. Cuma dia merangkumi hajat yang banyak. Ya Allah, aku ni miskin, ya Allah, aku ni lemah, ya Allah, tolonglah aku ni jahil, ya Allah, ajarkanlah aku, ya Allah, aku ni tidak ada apa-apa, ya Allah, kurniakanlah. Allah, Allah, Allah. Itu sebagai mempraktiskan ayat itu, buang huruf nida tu boleh. Macam kita kok, kita nak panggil orang, wahai mama. Ya ni bahasa kita wahai lah, wahai mama, wahai mama. Ni orang Bandar, orang Kuala Lumpur, wahai mama. Tapi kita nak buang huruf tu tak apa, mama. Boleh juga bahasa Melayu ada bahasa itu tu, bukan bahasa Melayu pun ada, mama. Hak sebetulnya ayat standardnya wahai mama, tapi boleh buang. Bahasa Arab pun seperti itu. Ya Allah, boleh dibuang ianya, tinggal Allah. Jadi bila Allah berfirman, Qul id'ullaha, serulah nama Allah, ya Allah, ataupun Allah, Allah, Allah. Itu apa tu? Itulah yang dizikirkan oleh ulama ahli tasawuf. Kat mana nak tahu? Nak buang kat mana? Tidak boleh. Pelik kita sebut nama Tuhan pun tak boleh. Kau fikirkan kau nama yang paling mulia tak boleh sebut, kan pelik kan tu, canggung kan tu, macam sakit sini je bersengang. Sebut nama Tuhan tak boleh, berambang sungguh. Sebut nama Tuhan tak boleh, jadi satu kesalahan pula. Kalau tengok dari segi nahwu, Ibnu Malik ni kata Allah ini a'raful ma'arif, antara nama-nama yang dikenali, yang paling dikenali Allah. Maksudnya bila sebut Allah tu, orang ketahui belaka, orang kenal belaka dah. A'raful ma'arif. Lalu ada orang kata tak kenal, tak tahu Allah, tak tahu kan ni. A'raful ma'arif, nama yang paling dikenali. Dalam Al-Quran disebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya kau tanya mereka itu, kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pun akan jawab Allah. Nak kabarnya mereka tahu, mereka kenal Allah, cuma tinggal lagi mereka rosak dari segi keyakinan, dari segi ibadah, rosak belaka. Ada orang pakai ayat ni, dia tafsir pelik sikit. Dia pakai ayat ni kok, dia pakai modal, tapi dia sepelek tak lain. Ada juga. Kelompok siapa dia? Macam biasalah.
Macam biasa, kelompok biasalah. Iaitu kelompok apabila mereka menuduh orang-orang yang bertawassul, dan itu juga masalah khilaf di kalangan ulama. Mereka menuduh orang yang bertawassul sebagai telah melakukan syirik. Lalu mereka mengecop lagi. Mereka kata orang-orang musyrikun itu, mereka itu lebih baik berbanding orang bertawassul. Orang bertawassul sudah dicop sebagai syirik, rosok. Ada pun musyrikun dulu, dah ia rosok copeng je. Copeng lagi dah rosok. Iaitu sebab mereka ni telah membahagikan tauhid kepada tiga. Orang panggil tauhid tiga serangkai. Ni jaga-jaga. Tauhid tiga serangkai ni ada dalam buku-buku silibus pendidikan kita sekolah menengah tu ada ni. Kena tengok molek sikit tu. Tauhid tiga serangkai ni. Ini jadi penyakit sikit ni. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Dari segi itu tidak salah. Al-Imam Ghazali pun guna perkataan uluhiyah, rububiyah, al-asma' wa sifat. Dipakai oleh ulama. Tak ada masalah perkataan itu. Tapi masalahnya timbul pada penafsiran. Saya lekok jauh sikit, tak apa, lari. Ngaruk. Tak apalah. Sekali-sekali tak apalah. Jadi pada mereka ini tauhid rububiyah, yakni meyakini ketuhanan Allah, bahawa Allah lah pencipta, dialah pentadbir, dialah pengurus. Itu orang panggil tauhid rububiyah, berdasarkan kepada huraian orang yang pegang kepada tauhid tiga serangkai ini. Tauhid uluhiyah pula ibadah, yakni tidak diibadahkan kecuali kepada Allah, tidak didoakan kecuali kepada Allah, tidak diharapkan kecuali kepada Allah. Jadi dia kata berdasarkan ayat tadi tu, orang musyrikun ni dia lebih baik daripada orang bertawassul. Maksudnya kita ni orang Islam ni, sebagai orang Islam yang mengamalkan tawassul, yang menurut orang yang terpengaruh dengan faham ni dianggap sebagai syirik, kalau nak dibandingkan dengan orang musyrikun zaman Nabi tu, orang nu molek lagi. Molek lagi sebab apa? Kita ni orang, mana-mana orang Islam yang bertawassul dianggap secara total rosak, habis. Tapi musyrikun dulu, ia hanya rosak tauhid uluhiyah je, bak ibadah je, sebuah berhala je. Tauhid rububiyah je molek. Mana dalil? Ayat tadilah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Sekiranya mu tanya mereka ni siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Tengok, orang dulu musyrik pun dia betul tauhid ni, tauhid rububiyah. Rosak ibadah je, sembah Tuhan lain. Mana ada gitu. Orang tak sembah berhala kalau tidak yakin. Dia sembah berhala sebab dia yakin lah tu. Mana ada keyakinan tak. Buat-buat. Kan pelik lah tu. Canggung lah tu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau betul tauhid rububiyah, dia akan syirik tauhid uluhiyah. Tidak mungkin. Sebab orang musyrikun dulu, dia syirik dalam ibadah sebab dia rosak tauhid bahagian ini ni, keyakinan ni. Sebab mereka menyangka bahawa berhala yang disembah itu boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Itu rububiyah. Sebab tu disembah. Ia pun ada akal juga. Bukan bodoh tolong, tak tahu benda. Ada akal juga. Disembah tu sebab kerana dia yakin yang ni boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Sebab tu disembah. Sebab tu orang pergi musyrik. Sebab apa pergi musyrik? Kongsi. Bukan gongsi. Ni kat orang raya. Jangan salah faham kongsi pula. Kongsi. Kongsi. Kok Melayu. Kongsi. Sebab tu orang panggil syirik. Berarti dia mempertuhankan Allah, dalam masa yang sama mempertuhankan yang lain. Kaca buah ni. Selagi. Cukupkah? Nak tanya sikit. Cukupkah kita nak kata orang tu betul tauhid rububiyah semata-mata dia mengakui adanya pencipta langit dan bumi? Cukup setakat tu? Kalau kita kata cukup, semua agama percaya kepada Tuhan. Persoalan sekarang, Tuhan guana dia percaya tu? Tuhan guana. Jadi semata-mata mengakui bahawa pencipta langit dan bumi itu Allah tidak cukup untuk kita mengisbatkan tauhid rububiyah tadi itu. Tak cukup. Kalau kita kata cukup, berarti semua orang bertauhid
Sebab semua agama percaya kepada Tuhan. Tanyalah agama mana-mana pun. Agama-agama besar dunia. Mereka tahu adanya pencipta. Tapi bagaimana keyakinan mereka terhadap pencipta itu? Sifat pencipta itu macam mana? Inilah. Jadi orang yang hanya pakai ayat tadi nak mengesahkan bahawa musyrikun dulu tu betul tauhid rububiyah, rosok bak ibadah sikit je, copeng je, telur arong. Pakai separuh je, separuh lagi tak pun masuk molek. Ini kecelaruan berfikir. Celaru. Okey, balik asal mula. Lagi jauh. Tak apalah kita buat sikit malam ni dah. Dalil lain. Tadi jelas qul Allah, serulah Allah. Maka salah satu daripada bila kita menyebut Allah, Allah termasuk di dalam ayat itu. Qul Allah termasuk. Dan tidak salah dari segi nahunya. Tak ada masalah. Boleh. Ayat lain. Dan ini lebih jelas lagi. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Apa makna ayat ini? Wazkurisma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Baik. Kalau saya suruh tuan-tuan sekalian, sebutlah nama Tuhan kamu. Tuan-tuan nak jawab apa ni? Nak jawab apa ni? Allah. Tu kalau saya tanya sekali. Saya tanya sekali lagi, sebut nama Tuhanmu. Allah. Ulang tanya lagi. Sebut lagi. Allah. Dah salah. Soreh ayat Al-Quran. Wazkurisma rabbika. Sebut nama Tuhanmu. Jelas. Tak lekok-lekok dah. Seterik je. Seterik je. Tak payah main putar-putar halang lah. Main seterik sudah lah. Wazkurisma rabbika. Sebut nama Tuhanmu. Allah. Sebab itu berkata ulama, yakni tokoh Ikhwan Muslimin, tokoh lama, iaitu Syekh Said Hawa, yang di kalangan penggerak-penggerak Ikhwan Muslim ini ada yang cenderung kepada tasawuf sikit. Antaranya Al-Ustaz Said Hawa. Dia tulis kitab tasawuf namanya Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah. Dalam tu buku kitab dia tu, dia kata apa? Berdasarkan dalil-dalil, terutama ayat tadi, wazkurisma rabbika, ataupun ayat yang seumpama dengannya. Dia kata, sesiapa yang menyangka menyebut nama Allah, Allah itu tidak termasuk dalam perintah Allah itu, fahuwa mukhti', dia silap, dia salah, tersilap. Itu kata Al-Ustaz Said, almarhum Ustaz Said Hawa. Siapa yang sangka menyebut Allah, Allah itu tidak termasuk di dalam perintah ayat Al-Quran tadi itu, tak masuk situ, berarti tak boleh. Mukhti', dia silap. Silap dia tersalah. Itu Said Hawa. Tengok ayat lain pula lagi, sikit lagi. Berapa dah? 4 dah. 4 dah. Tambah sekali lagi. Ayat pertama yang diturunkan Allah. Ini agak kontroversi sikit sebab ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Tapi tak apalah, sebut juga. Ayat yang pertama diturunkan Allah, Iqra' bismi rabbik. Apa makna ayat ini? Iqra' bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Suruh baca nama dengan nama Allah. Kita baca nama Allah, suruh baca, tapi semua ni dibaca kerana Allah. Tu kita faham. Kebanyakan kita faham gitulah. Lebih-lebih lagi dalam Sirah Ibn Hisham, buku Sirah Ibn Hisham, dia bawa satu riwayat. Dia kata masa Nabi berada di Gua Hira, malaikat Jibril mari bawa buku. Macam kitab lah. Buku, bukan buku kue buku. Sila kena ngomolek nanti kan kita bimbang. Dan ni orang macam-macam boleh. Kita sebut sikit sila bahaya, ia potong tak lain pula lagi. Bukan kue buku. Buku, sebuku benda, sebuku. Sesuatu yang berbungkus. Bahasa standard sikit. Ia bawa. Jadi bila diperintah kepada Nabi, Iqra'. Isu Iqra', baca. Jadi ayat ini ditafsir oleh majoriti penafsir. Ayat itu menyuruh kita supaya membaca. Iqra' bismi rabbik. Ayat itu perintah supaya membaca. Bacalah ni. Bismi rabbik, dengan nama Allah.
Itu yang makruf. Dan kita pun banyak faham dengan seperti itu. Tapi kitab tafsir tidak satu. Kitab tafsir tidak satu. Di antara penafsir-penafsir Abu Ubaidah, dia kata ayat ini, sekalipun tafsiran ini menurut sebahagian ahli tafsir kurang kuat sikit tafsiran ayat ni, tafsiran Abu Ubaidah ni, tapi mereka tidak tolak mentah-mentah, cuma nisbah kepada pendapat lain tu dianggap lebih kuat berbanding hak ni hak saya nak sebut ni. Ini dari sudut ni Abu Ubaidah kata apa? Iqra bismi rabbik itu, maksud ayat itu uzkur isma rabbika, sebut nama Tuhanmu. Ayat tu bukan suruh baca, tapi suruh sebut nama Tuhanmu. Ini suruh sebut nama, seolahnya ayat Al-Quran ni Iqra bismi rabbik ini suruh sebut Allah, Allah, Allah. Dan itulah yang dipegang oleh sebagian ahli tasawuf, bahawa Nabi ketika berada di Gua Hira itu amalannya adalah zikir dan tafakur. Amalannya zikir dan tafakur. Jadi ayat ini suruh menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Itu dia ayat yang pertama yang diturunkan. Oh, cepat mari. Sikit nak perhabis modal ni Ustaz. Nak perhabis modal ni Ustaz. Sikit je. Ada kitab hadis Al-Bukhari disyarah oleh Ibnu Abi Jumrah. Sahih Bukhari ni disyarah oleh ramai ulama, Imam Nawawi pun ada syarah. Tapi antara yang mensyarahkan hadis Bukhari adalah Ibnu Abi Jumrah, antara ulama-ulama awal dulu. Ketika dia mensyarah hadis permulaan wahyu, Badul Wahyi, berkait dengan ayat Iqra, Ibnu Abi Jumrah kata Iqra bismi rabbik adalah bermakna uzkur isma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Jadi apa-apa hal pun ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbik, itu ada dua makna berdasarkan ini. Satunya jadi suruh baca dengan nama Allah. Yang kedua suruh sebut nama Allah. Jadi kalau sebut nama Allah dari segi praktisnya macam mana? Allah. Kalau sekali, dua kali, Allah, 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 Allah. Itu dia.